lambatnya. Okey, ni adalah formula bagi median untuk yang group data. Okey, yang ni kalau tengok daripada formula ni, yang L ni sebenarnya adalah lower limit for the median class. Okey, lower limit bagi median class. Jadi sebelum kita nak dapat, maknanya kita perlu dapatkan median class terlebih dahulu lah. Kalau untuk formula median class, kita boleh guna N, okey, bahagi dengan 2. Okay, total frequency N tu adalah sample size lah. N tu sample size ataupun total frequency bahagi dengan 2, barulah kita akan dapat nilai median bagi median class terlebih dahulu. Jadi yang lower limit tu nanti kita akan tengok pada example lah. Okey, ini adalah formula bagi yang ni. Fn-1 itu adalah cumulative frequency before the median class. Okay, yang ni adalah frequency of median class dan C adalah median class size. Okay, yang ni berdasarkan kelas interval. Kalau 1 hingga 5, kalau katakanlah 1 hingga 5 kelas interval, maksudnya C tu equal to, C adalah 4. Okay, kalau 0 to 4, okay, 0 to 4 pun C adalah 5. Okay, yang ni berdasarkan size of the interval class. Okay, kita tengok pada example senang. Okay, untuk median ni, okay, ni katakanlah example soalan. Okay, ni saya buat sendirilah. Soalan ni katakanlah soalan daripada sini. Okay, soalan daripada sini. Okay, selalunya soalan kalau untuk dapatkan calculate the median class ke mean, dia akan bagi dari segi kelas interval dan juga frekuensi sahaja. Okay, daripada formula yang asal ni, dia kena ada untuk lower limit. Okay, lower limit untuk median class. Jadi lower limit bagi median class. Jadi katakanlah ini adalah total frequency. Median kita dapatkan nilai median terlebih dahulu. Okay, 120 bahagi dengan 2 kita akan dapat 60. Okay, 60 adalah median class. Jadi selepas pada tu kita kena buat cumulative frequency. Sebab median class ni adalah total frequency. Kita tak tahu kedudukan nombor 60 ni pada kelas interval yang mana satu. Sebab bila buat untuk formula, dia kena ada berdasarkan ni lower limit. Okay, lower limit. Ni ada lower limit bagi median class. Jadi kita kena identify kelas yang mana satu yang sepatutnya diambil sebagai lower limit untuk median class. Jadi median adalah 60. Jadi lepas tu awak kena construct balik, kena tambah lagi add on untuk 2 kolom lah. Satu lagi untuk cumulative frequency, satu lagi adalah position of data. Okay, cumulative frequency adalah total bagi frekuensi. Okay, 16. Lepas tu 16 plus 20 dapat 36. 36 plus 28 dapat 64. 64 plus 24 dapat 88. Jadi last sekali akan dapat cumulative frequency adalah 120. And then kita kena create another column, the last column untuk position data. Okay, jadi kita tengok yang 16 ni adalah value terakhir. Jadi bermula daripada 1, sebab kelas interval bermula pada 1. Kalau bermula daripada 0, 0 lah untuk position data. Sekarang ni kita tengok pada kelas interval bermula daripada 1. Jadi 1 until the last value is 16. Okay, 16. Lepas pada 16 baru masuk 70. Last value 36. Lepas tu masuk new value 37 until 64. Lepas tu 65 until 88. Dan last kali adalah 116 to 120. Okay, jadi daripada sini median class adalah berada pada kedudukan yang mana? Yang mana satu? Okay, kalau 1 hingga 16 tak boleh lah sebab nilai adalah 60. Jadi maksudnya kalau 60 maksud di sekitar ni lah 9. Okay, jadi makna pada value sini median class. Okay, bukan sini ha. Mana 9 hingga 12, 28, 64. Okay, yang ni ada dalam range ni. Sebab 60 berada dalam lingkungan antara 37 hingga 64 untuk position data. Okey, jadi bagi lower limit dalam kes ni ialah, okey, jadi kita tengok pada solution lah. Okey. Okey, katakanlah ni, okey, lower limit. Ni lower limit. Okey, plus kita buat lower limit. Ini formula asal tadi lah, N bahagi dengan 2. Okey, minus cumulative frequency before median class. Okey, bahagi dengan frequency of median class darab dengan C median class interval. Okey, lower limit. Okey, jadi sekarang ni kalau kita tengok sebelum ni,
Lower limit untuk median class, okay, 9 hingga 12. Jadi lower limitnya antara 8 hingga 9. Okay, 8 tambah 9, 17. Bahagi dengan 2 dapat 8.5. Jadi lower limit di sini lah 8.5. Okay, plus. Okay, plus yang tadilah. 120 bahagi dengan 2 dapat 60. Okay, 60. Okay, minus cumulative frequency before the median class. Kalau cumulative frequency before ni adalah cumulative, before the median class adalah 36. Okay, jadi 36. Before the median class adalah 36 bahagi dengan frequency of the median class. Okay, frequency of the median class yang ni adalah median class. Frequency dia adalah 28. Okay, bahagi dengan 28. Okay, lepas tu darab dengan C. C berapa C? C 1, 2, 3, 4. Mana ada 4. Mana darab dengan, mana setiap kelas interval ni 1 hingga 4 adalah 4, 5 hingga 8, 4, 9 hingga 12, 4. Jadi semuanya adalah C equal to 4. Okay, jadi dapatlah selesai untuk median untuk bagi group data. Jadi last sekali jawapan dia 11.9 lah. Okay, kalau pasal tentang apa? Okay, kalau tentang years of experience maknanya tentang years lah. Okay, 11.9 years. Okay, boleh? Clear? Okay, ada yang tanya soalan pasal sini? Jadi sebenarnya kena tengok pada median class lah. Okay, ada yang tanya? Kenapa 9 tambah 8 Mana? untuk limit? Untuk lower limit. Dan sekarang ni kita tengok sini. Ni adalah sini untuk nilai bagi median class, sini adalah lower limit, sini adalah untuk upper limit. Okey, jadi lower limit 9 dengan 8 di sini. Sekarang ni kita nak dapat nilai tengah-tengah nak antara kelas dua kelas ni. Jadi 9 campur 8, 17 bahagi 2, 8.5. Okey, kalau sini adalah 4, di sini adalah 4.5. Okey, sini adalah 12.5. Bagi lower limit, kalau sini adalah lower limit. Kalau upper limit, kalau upper limit dia 12 campur 16 di sinilah dekat belakang-belakang ni. Okey, faham? Yang ni lower limit. Lower limit ni kita ambil value sebelum kelas interval dengan tambah dengan selepas kelas interval bahagi dengan 2. Macam 4 tambah dengan 5. Okey, bahagi 2 dapat 4.5. Lepas tu 8 dengan 9, 8.5. 12, 13, 12.5. 16 dengan 17 dapat 16.5 untuk lower limit. Lepas tu 20, 21, 20.5. 24, 25, 24.5. Okey, ini adalah lower limit. Okey, yang ni patut tengoklah dengan chapter sebelum ni pun ada untuk lower limit lah. Okey. Okey, ada yang saya tanya. Jadi sebenarnya untuk median class ni yang paling mustahaknya sinilah. Ni yang paling important adalah dapatkan untuk median class. Daripada median ni, nilai median ni lah awak boleh tahu, boleh identify which class interval yang patut dijadikan sebagai kelas median class. Kalau yang ni awak tak boleh nak identify, tak buat daripada awal, awak tak boleh nak kenal pasti mana satu adalah median class. Okey, jadi daripada ni, bila tahun 60 ni, maknanya kita kena dapatkan cumulative frequency dan selepas tu barulah position of data. Position of data ni dia bergantung kepada nilai cumulative frequency. Kalau katakanlah awak tak buat untuk cumulative frequency, jadi macam mana awak nak tahu kedudukan data? Position of data. Sebab position of data ni bergantung kepada cumulative frequency. Okay, 1 hingga 16. Lepas tu 16 hingga, lepas tu 17 hingga 36. Kalau katakanlah awak tak buat cumulative, dia akan jadi 17 hingga 20 pula. Tak boleh lah. Sebab tu kena buat cumulative frequency. Okay, clear? Okay, jadi barulah lepas tu, yang ni adalah 60 minus cumulative frequency before the median class. Sekarang ni median class adalah ni. Okay, jadi bahagi dengan before dia adalah 36. Before median class 36. Okay, before adalah 36 dan bahagi dengan frekuensi dia adalah frekuensi of the median class 28. Okay, jadi ini adalah kelas interval itu dari segi range lah, range. Okay, 1 hingga 4. Okay, jadi 4. Kalau 1 hingga 10, jadi 10. Same. Ni bergantung kepada size of the class interval lah. Kalau 1 hingga 10, jadi 10. Kalau 1 hingga 20, maksudnya C tu equal to 20 lah. Okay, yang ni bergantung kepada size of the class interval. Okay, boleh?
Dia tanya untuk median class. Okey. Ha. Okay, tak ada apa. Kalau nanti boleh tanya lagi lah. Okey. Okay, seterusnya untuk mode. Okay, yang ni pun kita proceed. Kalau sebelum ni kita tengok daripada pada ungroup data ni kita kena susun lah. Dia berdasarkan daripada highest frequency. Okay, jadi untuk yang group data ni sebenarnya bagi mode dia ada formula dia sendirilah. Kalau sebelum ni untuk ungroup data kita hanya tengok berdasarkan kekerapan value. Value yang paling kerap timbul yang itu adalah mode class. Mode. Tapi kalau untuk mode yang group data ni dia ada formula ni sendirilah. Okey, formula dia. Okay, yang ni tak payah baca lah. Okey, ni adalah mode untuk formula. Okey, mode untuk formula. Okey, yang L ni adalah lower boundary of the class containing mode. Okey, yang ni F0 ni adalah frequency of the class containing mode. Okey, yang F1 before the class contain mode dan setelah F2 adalah frequency after the class contain mode. Jadi macam before dan after lah. Macam case tadi median. Okey, kalau katakanlah kita guna example yang sama. Okey, kita guna example table yang sama. Okey, yang ni. Okey, example table yang sama. Okey, daripada table ni, kita tengok mode class yang paling tinggi pada mana? Mode class adalah frekuensi, betul? Jadi frekuensi yang paling tinggi dia berdasarkan table ni adalah 28. Okay, 28 yang paling tinggi. Frekuensi yang paling tinggi adalah 28. Jadi bila maknanya di sini adalah mode class interval lah. Maksudnya ni adalah mode class 28. Jadi lower limit sebab dia bergantung kepada formula jugalah lower limit. Yang ni L. Okay, lower limit. Okay, lower limit dia berapa? Jadi 8.5 jugalah. Kan, sebab sini adalah frekuensi dia 28, frekuensi yang paling tinggi dalam mana-mana value yang lain. Lepas tu sini adalah jadi class interval. Jadi dari segi mode dia, lower limit dia adalah 8.5 juga. Okay, 8.5. Kita pun calculate. Okay, 8.5. Okay, 8.5. Jadi apa lagi? Okay, plus. Okay, kena plus lah. Plus. Okay, frekuensi. Ni F0 adalah frekuensi of the class contain mode. Okay, tadi kita tengok frekuensi class contain mode adalah ni frekuensi dia sebanyak 28. Okay, 28. Okay, minus F1. Okay, F1. F1 ni apa? F1 ni adalah frekuensi of the class before the class contain mode. Kita tengok frekuensi before. Kalau frekuensi before contain mode, okay, yang ni adalah frekuensi yang mode. Kalau before dia adalah 20. Jadi maksudnya 20 lah. Okey, 20. Okey, lepas tu bahagi dengan okey, samalah formulanya ni. Okey, yang ni F0 lah. F0 minus F1. Okey, F0 minus F1 samalah sini. Maksudnya 28 minus 20, 28 minus 20. Okey, plus plus F0. F0 dia adalah 28 sama. 28 minus kita tengok pada F2. F2 adalah frekuensi of the class after the class contain mode. Maksudnya selepas daripada contain mode. Okay, kalau selepas pada contain mode, okay, yang ni adalah mode. Selepasnya adalah 24. Okay, darab dengan bahagi. Okay, jadi tolak dengan 24. Okay, 24. Okay. Okay, tutup. Okay, darab dengan C. C, size of class. Yang ni samalah 4. Okay, C adalah 4 darab dengan 4. Jadi last sekali the final answer dia kita dapat okay, 11.167. Okay, yes. Okay, yang ni untuk mode class. Kalau median, okay, median kita dapat 11.9 tahun. Okay. Kalau median kita dapat, kalau mode kita dapat 11.167 tahun. Okey, kalau yang sebelum ni, kalau katakanlah kita mana ada tak faham lagi untuk mode sebelum kita proceed. Ada tak faham lagi Faham tak? Okey. Jadi settle lah untuk ada. Okey. Jadi sekarang ni kita boleh proceed untuk next. Okey, yang skewness.
Okay, macam yang saya bagi tahu sebelum ni lah, yang skewness ni adalah untuk salah satu testing normality lah. Selain daripada kita check daripada stem and leaf plot adalah untuk ni, selain kita guna apa yang Bose and Whisker plot. Okay, Bose and Whisker plot ni untuk determine the normality of data, dan selain pada tu kita boleh tentukan skewness. Jadi nak tahu dari segi normally, dari segi sama ada data kita tu normal ataupun tak normal, okay, kita tengok pada example sebelum ni. Okay, kalau kita tengok, dia kalau untuk normal dia kena mean, saya recap balik lah yang sebelum ni. Mean equal to median, okay, lepas tu equal to with mode. Okay, kalau equal, maksudnya data is normal lah, normality is achieved. Okay, kalau kita tengok pada example yang kita dapat ni, sekarang ni mode kita dapat 11.167. Okay, 11.167. Sebelum ni median class dapat berapa? Median dapat 11.9. Okey, median dapat 11.9. 11.9. Okey, mana yang ni lebih besar lah. Okey, sebelum ni lebih besar. Okey, lepas tu untuk mean. Sebelum ni kita ada pernah buat untuk mean kan. Kita tengok sebelum ni. Okey, ni. Okey, mean. Okey, mean kita dapat. Okey, mean dapat 12.4. Okey, yang sebelum ni. Yang minggu lepas tu. Okay, mean kita dapat 12.4. Okay, mean dapat 12.4. Maknanya lagi besar lah. Okay, jadi kalau kita tengok sini, nilai mean lebih besar daripada median. Dan selepas tu lagi besar daripada nilai mode. Maksudnya adalah data tu tak normal. Tak normal. Jadi bila tak normal, jenis of tak normal ni apa? Positive skew. Okay, positive skew. Okay. Faham, clear? Okay, yang tu ada yang diceritakan sini lah. Okay, dari segi skill ni saya skip. Senang. Okay, tak payah baca banyak sangat. Ni dia bagi tahu lah ni. Okay, kalau baca kan takut tak faham-faham tak? Tunjuk gini. Okay, boleh. Maksud yang tu lebih kurang lah daripada post and whisker plot yang sebelum ni. Okay, boleh. Kita proceed lah. Okay, yang ni untuk bagi measure of position for group data. Okay, yang ni melibatkan tentang first quartile dengan third quartile lah macam sebelum ni. Tapi yang sebelum ni kita buat untuk ungroup data. Okay, sekarang ni kita proceed untuk group data. Okay, formula bagi first quartile. Okay, yang ni. Okay, ini adalah formula bagi first quartile untuk yang group data. Okay, L1 lower limit of the first quartile class. Okay, lepas tu ini n number of observation lah, yang frekuensi jugalah. Okay, yang ni F1. Okay, yang ni F1, F capital ni adalah cumulative frequency before the first quartile. Okay, before the first quartile. Jadi untuk first quartile dengan third quartile ni, dia sama juga dari segi prosedur untuk dapatkan kelas ni. Untuk quartile kelas dengan ni, lebih kurang sama dengan median kelas. Kalau median kelas, kita guna formula yang n bahagi dengan 2 kan. N divide by 2. Tapi kalau untuk yang quartile ni, kalau untuk first quartile, kita guna formula n bahagi dengan 4. Okey, lepas tu untuk third quartile, 3n bahagi dengan 4. Okey. Jadi maksudnya kalau frekuensi tu ada 120, total of the frequency 120 bahagi dengan 4 lah. Jadi kita pun akan dapat untuk quartile class. Okey, untuk first quartile class. Kalau yang ni third quartile class. Okey. Kalau sebelum ni ada yang tanya saya, kalau interquartile range tu macam mana doktor? Interquartile range tu sebenarnya untuk chapter yang seterusnya lah. Tapi sebenarnya untuk dapatkan nilai interquartile range tu maksudnya third quartile tu minus dengan first quartile. Akan dapatlah untuk interquartile. Ya, interquartile. Tapi apalah, yang ni untuk chapter sebenarnya. Tapi saya bagi tahulah. Alang-alang kita dah masuk chapter ni. Okay, Q third quartile minus dengan first quartile. Okay, ini adalah formula bagi interquartile. Okay, jadi maknanya sebelum dapat interquartile pun kita kena tahu dululah untuk yang Q1 and Q3 ni. Okay, boleh. Okay, jadi ini adalah formula bagi first quartile. Okay, ini F ni adalah frekuensi, cumulative frekuensi. Yang F1, yang F kecil ni adalah frekuensi of the first quartile class. Okay, ini sini samalah dengan size of the class interval. Okay. Okay, jadi ini adalah formula bagi third quartile. Okay, kalau kita tengok perbezaannya
Tak ada perbezaan sangat pun daripada formula yang dengan first. Cuma beza dekat sini sahaja. Kalau first dia n bahagi dengan 4 lah. Kalau third dia 3n bahagi dengan 4. Ha. Okay, jadi step kita tahu dulu. Oh, tak ada. Tak ada example sini. Sekejap. Okay, kita guna yang tadi lah. Tak ada sini. Example tak ada. Tak apalah, kita guna yang tadi lah. Kita guna example tadi. Sama yang lebih kurang dia. Okay, kita guna example ni. Okay, daripada table ni. Kita guna daripada table ni. Okay, ni untuk kita guna formula bagi first. How to get the first and third quartile. Okay, untuk first quartile. Okay. Okay, untuk first quartile. Okay, first quartile. Okay. N bahagi dengan 4. Okay, sekarang ni kita tengok. Yang ni untuk first quartile. N adalah 120. Okay, first quartile. 120. Jadi 120 bahagi dengan 4. Okay, pun dapatlah 30. Okay, bagi first quartile. Kalau third quartile. Okay, jadi 3N bahagi dengan 4. Okay, maksudnya 120 darab dengan 3 bahagi dengan 4. 360 bahagi 4 ke apa? 90 lah. Okay, 90. Okay, yang ni untuk third quartile. Okay, kita pun tengok balik pada formula. Okay, tengok pada formula bagi first quartile. Okay, saya tulislah. Okay, formula nak balik-balik lagi takut pening. Okay. N bahagi dengan 4. Okay, minus cumulative frequency before the first quartile. Lepas tu bahagi dengan F frequency of the first quartile. Okay, darab dengan C. Okay, sekarang ni kita tengok. Sekarang ni pada 30. Okay, sekarang ni 30. 30 kita tengok pada range mana? 30. Okay, boleh tengok pada sini lah. Okay, kalau kita tengok sini, untuk 30 berada pada yang kedua. Okay, jadi lower limit dia adalah 4 dengan 5 kan? Maksudnya lower limit 4.5. 4.5. Okay, plus. Okay, jadi N bahagi dengan 4 samalah 30. 30 minus dengan cumulative frequency before. Cumulative. Maksudnya cumulative, yang ni adalah untuk first quartile. Cumulative frequency before adalah 16. Okay, jadi minus dengan 16. Okay, bahagi dengan. Okay, F1 adalah frequency of the first quartile. Jadi frequency untuk first quartile dia adalah 20. Ini adalah first quartile, 20. Okay, bahagi dengan 20. Lepas tu size of the class interval adalah 4. Samalah 4. Okay, cuba buat. Okay, cuba dapatkan berapa tu nilai. Berapa tu? Berapa dapat? Ada orang ngetok kan? Ke laju sangat ni? Tak ada? 7.3. 7.3 ada pun. Alhamdulillah. Ingat cakap seorang dah. Okey. Okay, jadi untuk first quarter kita dapat 7.3. Okay, jadi kita pun proceed pula untuk yang next quartile, third quartile. Okay, third quartile sama jugalah formula tadi. Okay, kalau yang lower limit dia, okay, yang ni untuk third quartile 90. Lower limit bagi 90. Kita cari. Position data, okay, di sinilah. Okay, dekat sini untuk yang third quartile. Jadi lower limit dia antara 16 dengan 17. Jadi 16.5. Okay, 16.5. Okay, plus. Okay, N bahagi dengan 4 dapat 90. Okay, minus dengan F1. Cumulative before. Cumulative before adalah 88 lah. 88.
Okey, 88. Okey, bahagi dengan ia adalah 16. Frequency of the third quartile adalah 16. Okey, 16. Okey, darab dengan saiz dia adalah 4. Okey, jadi berapa dapat? Cuba solve. Berapa dapat? 17. 17 kan? Okey, 17. Untuk third quartile dapat 17. Okey, jadi ada yang tanya pasal interquartile ni. Yang tanya saya sebelum ni tu interquartile ni maksudnya third quartile minus dengan first quartile. Jadi dapat 17 minus dengan 7.3, awak pun dapatlah untuk third quartile. Okey, boleh? Boleh? Ha. Oh, dah 26 minit dah. Ingat nak sambung untuk chapter baru. Tak apalah, kita sambung untuk akan datang lah. Yang akan datang untuk next chapter lah. Measure of dispersion. Okay, ada yang tanya lagi untuk media damuk kelas ni? Ada yang tanya? Sebelum kita habislah sesi kita. Kalau nak sambung untuk chapter baru kan, takut dah ada. Tak ada. Tak ada? Habis tak? Kita nak sambung lagi ni? Masih Nak habis. sambung tak ada? Habis. Habis. Okay, dah habis. Kita ikut je. Okey, kita sebelum saya terlupa, saya nak tanyalah untuk kuis ni. Saya nak buat kuis ni, tak buat ada kuis ni. Kuis ni untuk chapter 1 sajalah. Untuk kuis chapter 1, cuma nak tanya waktu lah. Kalau saya buat waktu malam okey ke? Kuis. Malam dalam pukul 9 sampai pukul 10. Soalan pun paling banyak 10 je. Soalan setakat buat benda setakat to enforce benda begitu je lah. Short form lah ke soalan. Boleh kalau waktu malam? Saya boleh je, doktor. Boleh tak? Sebab saya nak bagi standardize dengan kelas-kelas lain lah. Kalau boleh saya nak buat waktu malam. Sebab kalau waktu lain ada kelas tu, dia ada kelas ni lah. Kalau petang nak bersukang lah. Kita buat malam. Soalan simple je. Tak payah baca, tak apa. Awak tanda je. Kalau soalan true and false, awak tanda true belaka. Mesti ada sangkut betul tu. Gitu je. Jangan baca, relax. Okay, itu sajalah daripada saya. Okay, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih, Doktor. Terima kasih, Doktor. Terima kasih. Sama-sama. Doktor. Mana pula dah tutup. Stop.